Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, seperti biasa, terima kasih pada mereka yang bersama pada malam ini. Teruskan share, teruskan menonton, teruskan mendengar sehingga tamat siaran kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita ambil ataupun yang kita boleh kongsikan pada malam ini, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Nani, Umi Kalsum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Za, Kak Zainab Abu, macam nama baru ni, Zainab Abu. Alhamdulillah, syukur, seronok tengok Ustaz live dan sihat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Kak Nirma Nasir daripada Singapura, terima kasih Kak Nirma. Mudah-mudahan sihat kesemuanya, warga-warga Singapura juga, termasuk warga-warga Malaysia yang bersama pada malam ni, insya-Allah. Terima kasih juga pada Tuan Haji Ghazali Arsyad daripada Taman Selasih Fasa 2 Gombak, yang bersama kita pada malam ni, alhamdulillah. Ummu Abu Hurairah, terima kasih banyak. Audio semua, terima kasih. Salam Ustaz dan semua sahabat audio, alhamdulillah, terima kasih. Kak Zah, terima kasih. Baik, malam ni sahabat sekalian, kita nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Junaini Aini Jun, Abang Zulkarnain Syari, daripada Kundang. Kak Jamaliah Sanusi, terima kasih. Ku pohon redha-Mu ya Allah. Kak Jamaliah Rahmat, terima kasih banyak. Baik, tak apa, saya kita baca balik komen-komen yang ada tu. Malam ni kita nak baca satu hadis. Dan hadis ni saya rasa saya pernah baca juga. Hadis ni kerap juga saya baca. Hadis ni ialah hadis Imam Tirmizi 1925. Hadis Imam Tirmizi 1925.
Hadis Imam Tirmizi 1925. Yang saya letak tajuknya tadi adalah pemberat neraca timbangan kita pada hari mahsyar. Hadis sahih Imam Tirmizi. Baik, sahabat ibu ayah sekalian, antara perkara yang sangat diidam-idamkan oleh setiap di kalangan umat Islam, khususnya kita lah, orang-orang Islam, orang-orang beriman, kalau boleh kita nak di akhirat besok timbangan kita jadi berat, neraca kita, alat penimbang lah kita kata senang faham, kita nak biarlah ditimbang amalan kita besok, beratnya itu lebih berat kepada amal yang baik, benda-benda elok lah, senang bahasanya macam tu. Kalau ada pun dosa-dosa kita memang ada lah tak? Kalau ada pun biarlah ringan, biarlah sedikit. Amalan yang hebat itu biar banyak, biar berat. So malam ni kita nak sembang apa benda yang boleh membantu memberatkan neraca timbangan kita. Ini memang siapa tak dengar malam ni rugi besar yuk. Kan? Siapa tak dengar rugi besar malam ni. Benda yang akan memberatkan timbangan, dia macam extra bonus. Kalau bahasa canggih sikit, dia macam tukang top up. Top up menambah, memberatkan lagi. Kita beramal biasa-biasa tu okey dah, dia akan memberat timbangan. Tapi ada extra amalan yang dia memang power, very powerful orang panggil. Orang kampung saya panggil very powerful. Sangat canggih lah, sangat hebat. Dia akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Buat tenang dulu. Terima kasih Aina Ismail, Abang Razak Johol, Rohizah Izzah, Umi Umrah, Johnny Max sedang bertugas di Bukit Bendera, Pulau Pinang. Terima kasih Kak Jamalia Rahmat, tolong tagkan kawan-kawannya di situ, rakan-rakan Facebook. Kak Sabariah Abu Samad, Kak Jamaliah Jaafar, Kak Zah, terima kasih. Kak Saliza Agus, Kak Fatimah Abdul Rahman. Tak apa Kak, baru start. Kurang pencahayaan, sebab lampu belah sini tak buka. Dia macam apa, gebu-gebu romantik sikit lah. Candlelight dinner apa orang panggil. Tak ada kena-mengena kan. Tak apa, biar muka ustaz nampak gelap-gelap sikit. Rohizah Izzah sikit lah. Rohizah Izzah, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Zah, masukkan link untuk grup Telegram kita di bawah tu, saya dah pinkan. Siapa nak join, bismillah. Terima kasih Rosnani Manan, Kak Syam Mahmud, Tohun, Kak Faridah Ma'alib. Terima kasih banyak. Nampak cerah sikit tak? Kulit ustaz dah bersinar kembali. Baru buka lampu. Jadi baik, balik pada hadis kita nombor 1925 Imam Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan, haddatsana Amru bin Dinar an Ibnu Abi Mulaikah an Ya'la bin Mamlak an Ummi Darda an Abi Darda anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan wa inna allaha la yubghidul fahishal bazi. Qala Abu Musa, qala Abu Isa wa fil bab
an Aisyata wa Abi Hurairah wa Anas wa Usamah bin Syarik wa hadza hadis hasan sahih. Okey. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Best hadis ni. Hadis ni saya suka. Best. Yalah, semua hadis kita suka kan. Tapi bila terkena yang sesuai, bukan sesuai maknanya, yalah, untuk masa depan kita kan. Memang best lah. Siapa tak suka hadis, itu memang masalah negara lah. Itu masalah besar. Baik. Telah menceritakan pada kami Ibnu Abu Umar. Telah menceritakan pada kami Sufyan. Telah menceritakan pada kami Amru bin Dinar dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Ya'la bin Mamlak, dari Ummud Darda, dari Abu Darda. Ni laki bini ya ni. Kan? Laki bini ya. Ummud Darda, Abi Darda. Abi Darda yang selalu saya sebut tu lah. Ni bini pula. Isteri beliau lah. Ummud Darda. Bahawa Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan neraca seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap seorang yang keji lagi jahat atau buruk perangainya. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sekejap. Kita tengok komen jap. Kucing garau masuk malam ni. Lama tak jumpa kucing garau. Semalam dedek-dedek, hari ni kucing garau. Nama canggih-canggih ni. InsyaAllah rezeki besok kita jumpa kucing garau lah. Terima kasih bos. Kak Faridah Ma'alib, Masjid Tanah Kelia, Romiah Abdul Rahman. Terima kasih. Aina Ismail tag kawan-kawannya di situ. Kak Zah baru ada nur katanya. Cahaya di wajah Ustaz pada malam ini. Maknanya tuan-tuan ibu ayah ni memang peka lah tak? Peka. Tengok muka Ustaz gelap sebelah pun ditegurnya. Memang peka lah. Bagus lah macam tu. Kan? Nampak apa orang kata? Prihatin. Bagus. Siti Azah Zakaria. Terima kasih. Rosnani Manan. Ikut kuliah Ustaz kat pusat pemindahan banjir. Ya Allah Tuhan. Kat mana tu Rosnani? Allah hai. Ujian pula lah. Kena banjir tak? Mungkin hujan lebat sehari dua ni kan. Minggu ni minggu angin monsun. Kita doalah Rosnani Manan kita terus tabah dengan mereka-mereka yang berada di pusat pemindahan banjir tu kan. Mudah-mudahan Allah permudahlah segala-galanya, insya-Allah. Umi Umrah, terima kasih. Nur Hayati Haji Ibrahim, Kak Nurizan Abdul Rahim. Bagus tajuk malam ni. Alhamdulillah. Dekat PPS Sekolah Tok Jembal, Kuala Nerus. Sana dah start banjir. Pusat PPS ni apa? Pusat apa ni? PPS. Tak tahulah. Pandai-pandai pula saya nak urai PPS tu. Tak apalah, yang penting kita faham lah. Di lokasinya di Sekolah Tok Jembal, Kuala Nerus, Terengganu. Muhammad Zuhair Muhammad, terima kasih, bawa balik pada surau. Habibah Abdullah, Pak Din, Aina Ismail, air rumah kita dah surut. Banyak tempat banjir ni. Siti Sarah Nudin, Muhammad Nizwan, Muhammad Nizwan, Moh Nizwan Abdullah. Suara jelas di Langkawi. Saya bila sebut Langkawi nak tahu tak? Langkawi tang mana tu? Muhammad Moh Dizwan. Langkawi tu tang mana? Cuba abang Asad. Sekejap lah.
Kemudian Neni Rose, terima kasih. Kak Nuraida Bidin, Pak Kelang, clear. Kak Zah, Ustaz nampak kurus. Alamak, itu semua kamera yang canggih lah, nampak kurus sikit. Mana ada kurus Kak, macam ni je. Kak Azian Kamarudin, terima kasih. Aina Ismail, sebelah pantai timur dah musim bah dah, rumah saya dah surut air. Itulah geng-geng pantai timur tu. Kena sabarlah, mudah-mudahan Allah bagi pahala yang berlipat kali ganda. Oyin, hentam je lah. Terima kasih Rosnani Manan, Pusat Pemindahan Sementara. Okey. PPS tu, Pusat Pemindahan Sementara. Okey. Irma Mas, terima kasih Haji Ghazali Arsyad. Terima kasih. Okey, balik pada hadis kita tadi. Nabi kata yang akan memberatkan neraca timbangan kita besok ialah akhlak yang baik. Tengok yang kita buat kebaikan, contoh kita buat benda wajib kan, benda wajib semayang, puasa, zakat, haji, umrah, tutup aurat, semualah hak wajib-wajib, itu satu bab. Kita buat benda sunat, sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah, baca Quran, zikir, selawat, gedebak-gedebuk, itu satu bab. Yang wajib pun cantik kena buat, itu akan ditampung di atas neraca timbangan besok. Amalan sunat pun letak atas timbangan juga. Dia akan berat. Tetapi yang akan jadi pemberat, yang akan mengekstrakan, menopap, bahasa canggih, menopap, boleh kot no? Guna bahasa macam tu. Janji faham sudahlah, aku benar pening nak cakap apa dah. Janji faham lah. Yang akan top up kita punya timbangan tu lebih berat, ekstra dipanggil ekstra lah tak? Iaitu akhlak yang baik. Sebab kita kena ingat, minta maaf saya sebut, minta maaf ya, saya bukan nak kata siapa-siapa ni, minta maaf. Ada orang semayang tak tinggal, jaga cantik, tapi akhlak tak berapa comel. Mulut mengalahkan DJ radio. DJ radio dah popet sebab itu kerja dia kan. Kita punya mulut mengalah DJ radio lagi. Semayang mulut bisa bukan main. Ada orang macam tu kan. Ada orang puasa Ramadan tak tinggal, zakat dia bayar, tapi akhlak tak apa comel. Itu yang kita tak nak tu. Kita nak, ibu ayah sekalian, biar ibadah kita cantik, solid. Kita cuba buat sedaya yang mungkin, sesempurna yang mungkin, walaupun kita tahu ibadah kita banyak kekurangan. Banyak kan? Banyak. Kadang-kadang semayang terlambat. Kadang-kadang semayang tak khusyuk. Itu bukan kadang-kadang, itu selalu. Itu selalu semayang tak khusyuk. Kan? Kadang-kadang Quran tak baca. Kelemahan kita kan? Itu kelemahan ibadah kita. Jadi tak apalah, itu kelemahan kita boleh baiki. Di celah kita menyempurnakan ibadat itu, tolong jadikan diri kita orang yang berakhlak baik. Sebab dengan akhlak yang baik, itu akan membantu memberatkan lagi timbangan kita besok. Saya dah sebut di pangkal, di awal kuliah tadi kan, saya kata siapa yang tak nak amalan timbangan dia jadi berat. Semua orang teringin, semua orang kalau boleh, ustaz kalau boleh biar sengit sebelah, tak apa ustaz, biar yang berat tu sengit ke bawah kan. Gambaran dia macam itulah. Macam mana Allah timbang besok, wallahu ta'ala a'lam. Ni saya cerita gambaran timbangan yang kita boleh imagine untuk kefahaman. Hakikatnya besok, wallahu ta'ala a'lam. Ini kita cerita untuk kefahaman. Jadi tolong, bila Nabi kata benda yang akan membantu memberatkan timbangan kita ialah akhlak yang mulia.
Jadi kena perindahkan akhlak kita, kena percantikkan akhlak kita. Kalau bahasa senang nak faham, Allahu Akbar, kalau bahasa senang nak faham ni, jadi orang baik je lah senang. Kan, tak usahlah jadi orang jahat. Bukan jahat lah, orang nakal, perangai hodoh, tak usahlah. Kita jadi orang baik aja. Kita cuba. Terima kasih Erma Mas. Mana tadi? Aina Ismail, Acik-acik, terima kasih banyak. Asma Zuraida, Johnny Max, janji faham katanya. Betul, janji faham. Ramlah No, Rohizah Izzah, mulut kalah machine gun, takut nak dekat. Tahu tak apa. Kak Zakia Osman, Kak Fatimah, Aina Ismail, Rohizah Izzah, Rohayu Abdul Wahid, terlewat sikit, no problem. Erma Mas, terima kasih mencatatkan di situ. Kak Azian Kamarudin, akhlak yang baik penting kerana ia memberatkan timbangan kita. Betul. Anura Nura, terima kasih. Tohun, Ustaz, jika kita dibenci tanpa sebab namun kita tetap tersenyum bila terserempak atau memberi salam, adakah itu juga akhlak mulia? Itu bukan akhlak mulia, itu akhlak paling mulia. Bawa bertenang. Kan? Ustaz ni, itu kan akhlak mulia? Bukan, itu akhlak paling mulia. Kan? Kalau boleh buat tu memang A+. Memang A+. Kan? Jangan buat pasal. Kan? Kita ni orang menyampah, tiba-tiba bersisih kita senyum, kan? Orang tu buat itu kira power. Itu kalau boleh, itu cuba buat lah, kan? Yelah, sebab kadang-kadang hati manusia ni dia payah, kan? Kadang-kadang orang Melayu kata betul juga, kan? Orang Melayu kata apa? Rumah terbakar nampak asap, katanya. Dalam terbakar, Ustaz, siapa yang tahu? Kan? Hebat orang Melayu ni. Memanglah dalam terbakar siapa yang tahu, kan? Cuma nak sebut macam mana ada satu ungkapan tau, Nabi Isa alaihi salam sebut, apa dia punya kategori tu, dia nak kata orang yang bukan orang baik, dia nak kata macam Allah, sebab saya dah lama tinggal perkataan tu, saya tak ingat. Dia macam ni, iaitu dia kata kita berbuat dia nak kata maksud ihsan kot, ihsan tu kan maksudnya buat baik, kan? Tapi kata Nabi Isa, yang tak silap saya dah, kalau salah saya minta maaf lah, tapi istilah tu saya tak ingat, tapi ayat yang Nabi Isa sebut tu, perkataan tu saya ingat. Cuma kalimah ihsan ke apa itu saya tak ingat. Cuma saya rasa macam Nabi Isa menghuraikan perkataan ihsan. Ihsan kan buat baik, kan? Yang dikatakan ihsan itu, kata Nabi Isa, ialah kamu melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat atau tak elok kepada kamu. Itu nama dia ihsan. Kalau kita kata saya buat baik, kamu buat baik pada orang yang buat baik pada kamu, itu normal. Itu orang panggil standard, kan? Kalau kita buat baik pada orang yang buat baik dengan kita, itu standard kan? Itu standard. Kalau kita buat baik pada orang buat jahat dengan kita, itu baru bahasa baru ini panggil bukan kaleng-kaleng kan? Itu baru canggih, itu baru luar biasa, itu baru wow dia panggil lah. Baru betul. Kita buat baik pada orang buat baik, itu standard, itu fitrah, itu normal. Itu kata Nabi Isa. Kamu buat baik pada orang buat jahat pada kamu. Jadi kepada Tohun, akak, jalan, kan? Jangan cakap banyak.
Itu akhlak paling hebat tu kalau kita boleh buat, insya-Allah. Kalau kita geram dengan seorang tapi nak marah dia tapi tak nak marah dia depan-depan, nanti malu muka dia, jatuh air muka dia, tapi kita marah dalam hati, tak apa ustaz, itu lebih baik lah. Marah dalam hati, geram, orang kata merenyam, aku dia ni kan, dengan kemang-kemang bibir tu okey lah, daripada kita lepaskan sekali dia malu pula kan. Lepas merenyam tu istighfar lah. Kan, sebab kita manusia kan, nak kawal tu kadang-kadang Allahu Akbar kan, hati panas kan, tengok dia melintas pula kat depan kita, Mamat ni cari pasal pula, aku tengah panas-panas dia melintas pula kan. Memang nak mendapat lah, tapi kita tahan kan, simpan dalam, terbakar kat dalam ni. Itu lebih bagus daripada kita terbakar kat luar tu. Lagi teruk terbakar dalam neraka besok tak. Na'udzubillah. Pandai-pandailah kita kawal emosi kan. Cik-cik kata tak ada apa nak cakap, lebih baik diam, biar tak ramah tapi tak sombong. Kan, ialah sebab bila banyak cakap, banyak salah sebenarnya kan. Sebab kita kadang cakap tak sedar, cakap terlajak, cakap orang kata main tak pakai helmet, main sembuh ikut dan je kan, main meluru begitu je. Itu masalah. Rohayu tanya juga, kalau geram lepas dalam hati tak apa. Jangan membawang, jangan PhD ustaz tu. Jangan PhD kan. Kak Zaki Osman kata jangan PhD, jangan membawang sangat. Bukan jangan membawang sangat maknanya macam boleh je ustaz, kadang-kadang terbawang juga kan. Jangan sampai jadi bawang hangus dah lah, bawang goreng yang hangit tu kan. Sikit-sikit sikit-sikit sudahlah kan. Sebab kadang-kadang tak sedar benda tu kan. Sebab itu Islam ajar dalam hidup kita, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan minta ampun kan, minta dengan Allah. Sebab kita kadang-kadang terlanjur, terlajak, tersasar. Macam tu. Tuan Haji Ghazali kata, Ustaz, kita jadilah orang yang akan menggembirakan orang lain, ibarat lilin bakar diri bagi mengingat orang lain. Betul? Macam orang panggil cikgu-cikgu kan, ibarat lilin yang menerangi. Dia sanggup bersusah payah demi nak mendidik anak bangsa. Contoh tak? Orang selalu sebut macam tu. Jadi kita ni biar susah, jangan menyusahkan. Boleh ayat itu. Biar susah, jangan menyusahkan orang. Ni kita dah susah, lepas tu menyusahkan orang. Kan teruk macam tu kan. Biar kita susah, jangan menyusahkan orang lain. Jadi sebenarnya hidup ni dia memerlukan orang panggil pengorbanan. Biarlah kita usaha menghappykan orang, walaupun dalam ni terbakar kan. Macam orang kerja ni lah pelawak kan, ataupun badut sarkis ke apa kan, badut. Dia kan menghiburkan orang, mengembirakan orang, mentertawa, buat orang tertawa, buat orang gembira, tapi dia sendiri tak tahu. Lepas show kan, pening dia, pitam terduduk sebab mikir masalah dalam hidup kan. Tapi dia boleh mentertawakan orang, orang boleh tertawa dengan keletah dia. Jadi kita cuba buat yang terbaik lah. Maknanya yang penting jangan menyusahkan orang, itu je kan. Kita buat yang terbaik, ikut nasihat agama, tunjuk akhlak yang baik kan. Akhlak yang baik ini banyak tau. Dalam kuliah tunjuk akhlak yang baik. Kami ustaz kan, menyampaikan kuliah kena tunjuk adab yang baik, akhlak yang baik. Benda ni ialah sebab saya dah terlibat tu agak lama kan. Saya terlibat dengan kuliah ni dah 22 tahun, agak lama. Adalah pengalaman juga kan. Kadang-kadang akhlak AJK terhadap ustaz, akhlak ustaz terhadap AJK juga. Ini semua kena tengok ni. Adab kita menuntut ilmu, adab kita berjamaah dalam surau masjid,
kan. Saya ada, ni macam nak luahan perasaan je kan, saya share je lah, bukan nak meluah sangat, nak cerita je sikit, sama lah tu kan. Sejak PKP bulan Mac, 18 Mac kan, sampailah tamat PKP. Okey lah, itu tak apalah sebab kuliah memang tak ada langsung kan, itu kita maklum semua. Bila sambung PKPP dan sambung PKPB, di celah tu sudah mula ada kuliah, sudah mulalah orang kata kuliah dah start balik kan. Jadi adalah beberapa, tapi tak banyak lah, 2-3 tempat macam tu, yang jadual yang sepatutnya jadual saya, dan saya difahamkan surah masjid itu kuliahnya sudah berjalan, tetapi tidak info apa-apa pun pada saya. Malahan jadual saya itu diceramah pula oleh ustaz lain. Saya perhati tu 3 bulan berturut-turut. Saya tengok bulan 8, bulan 9, bulan 10, Ogos, September, Oktober. Saya tengok aja, sepatah pun tak ada sampai ke saya WhatsApp. Selalu WhatsApp lah kan, reminder ustaz, jangan lupa malam ni jadual ustaz. Okey lah, kita okey je, WhatsApp ke call ke tak, WhatsApp lagi mudah. Tapi langsung tak ada khabar, tak tengok, ni jadual aku ni, siap gosok mata tu. Saya tengok, takut salah jadual kan. Asal dipanggil ustaz lain, tak maklum ke saya pun. Kok lah nak buang saya pun beritahu lah sepatah kan. Kita tak kisah, nak buang pun buang lah. Tapi beritahu, minta maaf ustaz, setakat ni perkhidmatan ustaz setakat ni saja, kita ada rezeki jumpa akan datang. Kita faham dah ayat tu so kita berhenti lah kan. Tapi tu kata akhlak, contoh nama surah masjid saya tak sebut kan, tak boleh sebut lah. Itu biasa simpan je lah. Dan begitu juga kadang-kadang akhlak kami juga kan, kami pun kadang menyusahkan AJK. Kadang-kadang tak datang, tak beritahu, kami pula kesalahan kami. Kita kena fair lah. Saya sebut benda ni kena fair. Kita tak salahkan jawatan kuasa je, kadang kami pun sama tak. Kecuali emergency last minute kan. Kalau emergency ke apa, maklum, mesti maklum. Dan itulah yang saya sedaya upaya buat juga selama 22 tahun ni. Maklum, tak dapat datang ke, terlewat ke, kita maklum. Kadang emergency kan, kuliah maghrib malam ni contoh, pukul 4 macam tak datang, sakit perut ke, ada urgent ke apa, maklum juga. Kalau diorang minta suruh kita cari ganti, kita cuba. Tak dapat, diorang akan cari. Tak apalah, yang penting komunikasi tu jangan putus. Itu akhlak. Kan, banyaklah benda-benda ni kita nak sebut. Jadi sebab itu, apa pun yang pentingnya sahabat sekalian, ibu ayah sekalian, yalah, itu orang kata ujian-ujian dakwah kan. Itu pada saya kecil lah berbanding apa yang Rasulullah kena dulu kan. Nabi lagi teruk. Menangis kita kalau baca sirah Nabi kan. Kita ni sikit-sikit kan, orang tak panggil dah kita, tak ada sepatah pun communicate, sagu hati tak dapat. Kan. Ini saya share pengalaman saya lah. Ada yang macam-macam lah. Yang kata nak bayar, minta lah nombor akaun, tak apa ustaz, kita bagi cek sampai ke sudah kan, kita duk mengecek je dalam akaun, haram tak ada. Macam-macam lah pengalaman. Tak apalah, itu mungkin bukan salah dorang lah kan, kita sangka baik, itu kafarah dosa untuk saya lah. Senang cerita begitu je. Sebab kita bukan sempurna kan, kadang orang suka, orang tak suka, jadi kita hadap ajalah benda tu elok-elok. Dan benda tu sebenarnya jadi pengajaran pada kita tak? Jadi iktibar. Sebab saya sebut benda ni, ada satu ustaz baru ni dia mengamuk tak? Dia cerita pasal isu tu lah. Kan? Langsung tak sepatah dua kata pada ustaz kan. Walaupun kita faham situasi ni, tapi itu dia kata adab berguru. Dia kena ada adab tu juga. Sebab nak ambil barakah kan, keberkatan ilmu. Sekian luahan perasaan untuk malam ni. Allahu Akbar. Terima kasih Kak Azian Kamarudin
kena husnuzon ni ustaz bila ada orang cemburu. Betul? Husnuzon tu sangat penting. Sangat penting. Kan? Sangka baik tu. Kalau sangka jahat, habis kita. Acik-acik tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri. Lagu Hermantino. Kan ada lagu dia tu kan. Tapi saya ingat lagu dia selain lagu apa? Dia lagu apa Hermantino, aku dah lupa lah. Tapi yang ada satu lagu dia tu kan, yang dia kata malam ini malam Jumaat. Itu. Bukan malam ni, malam besok kan. Tapi lagu dia gitu, malam ini malam Jumaat, luangkan masamu sesaat, kirimkan doa pada yang tiada, semoga aman di sana. Itu je saya hafal pun kan, belakang-belakang tak ingat. Kan. Sebab lagu tu kadang dia yalah, dia ada kesan juga kan, seni kata tu. Biar susah jangan menyusahkan orang. Terima kasih Ermi Mas, Aina Ismail, Kak Zah, Kak Sabariah, tunjuk akhlak yang baik. Tak apa Kak Zah, bukan denial saya. Entah, kadang-kadang kita anggaplah macam miscommunication kot kan, dia tak tahu nombor kita, tapi macam mustahil pula kan. Tak tahulah, biar je lah. Tak ada apalah tu, saja share-share. Kebetulan tajuk kita berakhlak kan. Berakhlak ni luas kan kalau nak cerita. Bukan minta maaf lah, saya takut, bukan saya cerita ni macam ustaz ni macam bagus macam power kan. Bukan, saya share tu pengalaman kan. Maknanya di situ ada sedikit ruang yang sama-sama boleh baiki. AJK dia kena baiki sikit di situ, dan ustaz-ustaz pun dia kena baiki juga di situ. Mungkin macam saya kata tadi lah, tak datang ke apa kan, beritahu ustaz ni kadang-kadang pernah bertembung jadual. Kita tengok betul lah jadual kita, sampai-sampai ada ustaz lain. Saya selalu kalau macam tu saya mengalah je kan, walaupun betul jadual kita, tak apalah, ustaz jalan lah. Kan kita dengar lah ustaz tu, kadang kita balik, kadang kita dengar kan. Kadang-kadang AJK dah semua salah pula ustaz, forum terus, bantai lah, forum terus ada juga. Macam-macam pengalaman, salah surau ada, salah tempat pergi ada, dihantar waste sampai ke kubur Cina pun ada, macam-macam. Macam-macam pengalaman. Jadi tak apalah, itu kita anggap pengalaman, muhasabah diri, kita anggap begitulah. Kan, insya-Allah. Terima kasih Kak Zah atas doanya, insya-Allah. Tohun kata ustaz, berkenaan topik ustaz share tu, tipsnya kita anggap mereka belum dapat hidayah dari Allah, jiwa akan tenang. Betul. Kan? Kita doa yang baik-baik. Kadang-kadang ialah sebab manusia tak sama, ragam. Kita ada anak 3 orang, 4 orang, 5 orang pun tak sama PN 55 kan. Mesti ada lain punya. Jadi kita hadap je lah elok-elok, insya-Allah. Terima kasih Kak Noraida Bidin, Siti Zawiyah, Rohizah Izzah, Mat Hakimi Azizan, Johnny Max, ujian tu ustaz. Betul-betul. Kita fikir positif. Kak Farida Maklib kan. Tak ada apa pun sebenarnya. Cuma point kita malam ni, Domiin Roslan, minta maaf lah kalau ustaz salah sebut nama tu. Nama canggih sangat. Jadi macam ni lah, masa pun dah nak 9.30. Jadi poin kita macam ni je. Jaga akhlak, baiki akhlak, buat kelaku yang elok. Buat perangai elok lah, senang kan. Buat kelaku yang elok supaya neraca kita jadi berat besok. Sebab kita amalan dah lah longgar kan. Amalan kita ni dah lah, orang kata boleh hitung dengan jari kan, sikit sangat. Melawannya sangat banyak. Saya kan, melawan banyak, amalan ciput aje kan. Jadi kita muhasabah diri. So nak cover benda tu, kita baiki akhlak kita dengan baik. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasul, akhlak dengan suami, akhlak dengan isteri, akhlak dengan anak-anak, dengan cucu, dengan jiran,
dengan adik-beradik. Oh, ini semua kita sangkut ni, kan? Dengan adik-beradik sangkut, dengan jiran pun sangkut, dengan saudara mara pun ada yang sangkut. Jadi kita kena betulkan balik. Sebab kita nak kalau boleh akhirat kita jadi lancar, kan? Jadi cantik lah, kita nak macam tu. Waste kubur jina, kan? Saya gantikan kawan saya. Bukan kubur, minta maaf, bukan kubur Cina, silap. Kuil Hindu. Lagi ngeri tak? Jadi saya ganti kawan saya. Emergency lah, kan? Okey lah, saya kata okey lah, saya gantilah. Luar kawasan, luar Kuala Lumpur. Lepas tu saya kata bagi Waze, Google tu apa, location. Dia hantarlah. Saya ikutlah location tu sebab yalah, kadang-kadang Google Map ni pun okey. Kadang-kadang Pakcik Wazir Waze, kan? Itu lagi banyak menyesatkan orang, Waze tu. Saya tak pakai Waze. Dulu saya pakai. Tapi sejak beberapa kali insiden kesesatan tu, saya tak apa nak beriman lah dengan Waze. Kan? Tahu ke mana? Saya pusing-pusing, penamat tu bila dia kata kamu dah sampai ke location, kan? Tengok kuil. AJK telefon, "Ustaz, kat mana Ustaz?" "Saya depan kuil." "Ustaz buat apa kat kuil?" "Tak, location." "Allah Ustaz, tersilap Ustaz, minta maaf." Hantar location lain. Pengalaman kan, macam-macam lah. Jadi tak tahulah, itu pengalaman hidup lah. Jadi apa pun ibu ayah sekalian, perkemaskan diri, jaga akhlak. Kita punya akhlak ni kadang-kadang longgar sikit, kan? Ibadah dah longgar dah, akhlak pula longgar, kacau kita, kan? Jadi kita tak nak benda-benda tu berlaku. Dan itu yang saya nak share pada malam ni. Itu yang saya nak share sikit pada malam ni. Terima kasih banyak pada semua. InsyaAllah besok hari Khamis, malam Jumaat, so kita baca Yasin. Macam biasalah, kita baca Yasin malam besok 7:30 malam. Siapa-siapa ada kelapangan, siapa nak join, dipersilakan. InsyaAllah jika tiada halangan, kita akan mula baca pukul 7:30 malam besok, Khamis malam Jumaat. Ya, insyaAllah. Jadi itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak pada semua yang bersama, yang komen, yang share, yang mendengar, yang menonton, yang sudi sampai habis siaran. Terima kasih banyak. InsyaAllah malam besok kita baca Yasin 7:30 malam, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih pada Kak Zainab Abu, Johnny Max, Kak Noraida Bidin, Kak Zah. Wih, ni banyak orang tak percaya, kan? Dia entah ke mana-mana hala dia hantar. Kak Saliza Agus, Kak Jamaliah Jaafar, terima kasih. Neni Rose, Kak Fatimah Abdul Rahman, Kak Azian Kamarudin, Tohun, Aina Ismail, Kak Jamalia Rahmat, Johnny Max, bunian begini, Muhammad Zuhair Muhammad, Acik-acik, Habibah Abdullah. Terima kasih semua. InsyaAllah Kak Jamil Rahmat, Kak Zakir Osman. Kita jumpa malam besok. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.